Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda di luar sana? Doa cikgu agar kalian sentiasa sihat dan sentiasalah kekal berada di rumah. Jika anda sudah bersedia, ayo kita mulakan. Tajuk kita pada hari ini ialah lindungi si kecil. Kemahiran kita ialah kemahiran tata bahasa. Standard pembelajaran yang perlu anda kuasai pada hari ini ialah 5.1.4, iaitu anda perlu memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks. Fokus kita pada hari ini ialah kata hubung. Aktiviti yang akan kita jalankan pada hari ini ialah menulis ayat menggunakan kata hubung. Kita lihat dahulu apa kata musi cilik. Kata hubung ialah kata yang menghubungkan dua ayat atau lebih. Faham atau tidak ya? Dua ayat tunggal atau tiga ayat tunggal kita gabungkan menggunakan kata hubung. Antara contoh kata hubung ialah atau, supaya, sewaktu, ketika, untuk, kerana. Kita lihat beberapa contoh kata hubung dan penggunaannya ya. Cikgu tak dapat tunjukkan semua kata hubung ya. Kalau tak 2 jam tak habis. Kita lihat yang pertama, kata hubung dan. Dan digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, klausa dan ayat yang setara. Kita lihat contohnya. Anisah dan Kamariah selalu bermain di taman permainan yang menunjukkan perbuatan yang sama. Kita lihat kata hubung kerana. Bila masa kita nak guna kerana? Kerana kita boleh gunakan untuk menunjukkan sebab atau alasan terhadap sesuatu peristiwa yang berlaku. Contoh, Aini menangis. Kenapakah Aini menangis? Kerana terlalu sedih. Mengapakah Aini ketawa? Aini ketawa kerana terlalu gembira. Kita lihat kata hubung yang seterusnya, itu agar, supaya dan semoga. Ketiga-tiga kata hubung ini penggunaannya sama ya, iaitu menunjukkan tujuan atau harapan. Mudah-mudahan sampai pada maksudnya. Kita lihat contoh jika anda tidak faham. Saya berdoa agar, ataupun supaya, ataupun semoga, nak guna salah satu saja ya. Kakak saya selamat kembali ke tanah air ya. Saya berdoa semoga kakak saya selamat kembali ke tanah air. Kita lihat kata hubung yang seterusnya, iaitu atau. Bila masakah kita nak menggunakan perkataan ini? Ya, untuk menunjukkan pilihan antara beberapa hal atau perkara. Kehidupan di desa atau di bandar tidak banyak bezanya. Ya, itu menunjukkan pilihan. Maksudnya kita boleh tinggal di bandar ataupun kita boleh tinggal di desa. Ataupun awak makan mi atau nasi. Pilihan. Sama kita bertanya sama ada kawan kita tu nak makan mi atau nak makan nasi kan? Dan kita lihat kata hubung yang seterusnya itu sewaktu dan ketika. Penggunaannya pun sama ya, dua ni. Digunakan untuk menerangkan masa. Contohnya, Aisyah selalu memakai kasut ketika bermain. Ataupun kita boleh guna, Aisyah selalu memakai kasut sewaktu bermain. Cikgu harap anda faham dengan penerangan cikgu terhadap kata-kata hubung yang disenaraikan ya, pada skrin anda sekarang. Anda boleh membaca membuat rujukan yang lebih mengenai kata hubung. Kita lihat tugasan anda. Lengkapkan ayat dengan mengisi tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai dan tepat. Okey, kita teruskan. Kita lihat petikan yang diberikan. Lindungi si kecil. Hadif dan keluarganya mengunjungi pusat beli belah. Mereka ke sana untuk membeli kerusi keselamatan bayi. Kita lihat kata hubung yang terdapat dalam kedua-dua ayat ini ya. Kita lihat ayat yang pertama. Hadif dan keluarganya mengunjungi pusat beli belah. Dan kata hubungnya ialah dan. Perbuatan yang setara. Hadif ke pusat beli belah, keluarganya pun ke pusat beli belah. Kita lihat contoh yang kedua.
Mereka ke sana untuk membeli kerusi keselamatan bayi. Kata hubung di sini ialah untuk, menunjukkan mengapa, alasan mereka pergi ke pusat membeli belah, iaitu untuk membeli kerusi keselamatan bayi. Faham? Okey, bagus. Kita teruskan lagi. Ini petikan yang pertama, gambar yang pertama yang perlu anda penuhi dengan kata hubung yang sesuai dan tepat. Bapa Hadif membeli kerusi keselamatan bayi. Kita lihat ayat yang pertama. Ini dan tiada tempat kosong yang perlu kita lengkapkan. Kita lihat ayat yang kedua. Ibu Hadif tidak perlu memegang tempat kosong meriba anak kecil mereka di dalam kereta. Jadi cikgu pindahkan di bawah ini. Anda fikirkanlah kata hubung yang paling sesuai dan tepat untuk diisi pada tempat kosong ini, sama ada dan, atau, kerana, sewaktu, semoga dan apa lagi lah. Anda fikirkan satu kata hubung yang sesuai dan tepat. Kita lihat pula gambar yang kedua. Encik Hussein meletakkan kerusi keselamatan bayi di tempat duduk belakang tempat kosong keluar bersia-sia. Ini ayat yang pertama. Jadi anda penuhkan tempat kosong ini dengan kata hubung yang sesuai, yang tepat, yang anda fikirkan. Baca elok-elok dan fahami apa kanda ayat dan apa kata hubung yang tepat. Anda boleh rujuk nota yang telah cikgu berikan. Dan kita lihat yang kedua. Kerusi keselamatan itu mempunyai tali pinggang mengikut saiz tempat kosong bayi berasa selesa. Ini ayatnya dalam petikan itu. Jadi sama juga anda kena pasti kata hubung yang sesuai dan tepat. Rujuk nota yang telah cikgu berikan sebentar tadi. Kita lihat gambar yang ketiga. Ini ayat yang diberikan. Kita lihat, kita pecahkan ayat ini terlebih dahulu. Yang pertama, anak kecil Encik Hussein tidak menangis. Tempat kosong dalam perjalanan. Cikgu telah pindahkan di sini. Okey, kita lihat ayat yang seterusnya. Iaitu ayat ini, ayat yang kedua. Kerusi tersebut cikgu pindahkan di sini. Kerusi tersebut mempunyai penutup kepala. Apa? Melindungi anaknya daripada pancaran cahaya matahari. Jadi fikirkan kata hubung yang sesuai, yang tepat untuk ayat ini. Gambar yang keempat. Encik Hussein memandu kereta dengan tenang. Okey, dalam ayat ini tidak perlu ditambah apa-apa kerana tiada tempat kosong dalam ayat ini. Kita lihat ayat yang seterusnya. Anak kecil duduk dalam keadaan selesa, tempat kosong, terdapat pelapik kepala yang lembut pada kerusi tersebut. Cikgu ambil ayat yang kedua ini. Jadi fikir-fikirkanlah apa kata hubung yang sesuai, yang tepat. Kalau tak faham juga, seperti biasa, rujuk nota yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Jika anda terlupa, ayuh cikgu terangkan semula apa tugasan anda pada hari ini. Tugasan anda ialah lengkapkan ayat dengan mengisi tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai dan tepat. Nak isi di mana? Di sini. Apa yang ada dalam teks pada halaman 60 ini anda harus salin dalam buku penulisan anda. Tajuknya ialah lindungi si kecil. Okey, salin petikan yang perenggan yang pertama ini Hadif si keselamatan bayi. Kemudian salin yang kedua ini, salin yang ketiga, salin yang keempat dan salin yang kelima ini. Tempat kosong ini isikan dengan kata hubung yang sesuai dan tepat. Salin latihan ini dalam buku penulisan anda. Tamat sudah pelajaran kita pada hari ini. Semoga penerangan cikgu, apa yang telah cikgu jelaskan, dapat anda manfaatkan. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.